Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Hari Ramadan yang ke-21. Alhamdulillah kita dah masuk ke fasa yang terakhir, 10 malam terakhir. Alhamdulillah. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar anda semua sihat walafiat, sentiasa dipermudahkan setiap urusan yang kita lakukan hari ini. Satu hari ini lancar, tenang-tenang sahaja, dan insya-Allah kita akan beroleh kehidupan yang berkat insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya semua orang dapat manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini insya-Allah. Hai Ida. Waalaikumsalam. Siapa ni atas ni? Waalaikumsalam Mona Salsabila. Hai Ida, apa khabar anda semua hari ini? Okey, thank you sebab sudi join live Solehah pada saat ini. Boleh kongsikan dan share laju-laju. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu FB Live Solehah hari yang ke-206 yang bertajuk Fikir yang baik itu menarik rezeki. Apa dia tu? Solehah akan explain sebentar lagi. Sebelum tu, mari kita sama-sama berselawat. Mari kita sama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa Solehah ini agar majlis ilmu kita sentiasa berkat dan sentiasa dilimpahkan kasih sayang Allah ke atas yang mendengar hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam Kak Anissa, migrate agent dari Sabah. Sehat khabar? Pelik je kan bunyinya. Okey, kepada semua yang baru mengenali Solehah dan baru follow Solehah, Solehah merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor bagi bisnes FTR. Buku rezeki kelas pertama, formula tarik rezeki. Alhamdulillah dah sold out lebih RM23,000. 23,000 unit kan. Dah mengacau orang kan, dah tersasul. Okey. Solehah berkelulusan ijazah bekas pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam ukhuwah, salam silaturahim, salam penuh kasih sayang daripada Solehah buat anda semua yang sudi menjalinkan ukhuwah silaturahim Islamiah sesama kita. Okey. Jangan gelak. Okey, kita fokus kepada topik kita hari ni. Topik Solehah hari ni, sharing yang ke-206 adalah fikir yang baik itu menarik rezeki. Okey, macam mana cara kita nak berfikir untuk rezeki tu sampai kepada kita? Okey, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa dekat hati kita ni sebenarnya adalah merupakan salah satu doa dalam kita tak sedar kan? Okey, kalau kita fikir yang baik-baik, maka kita akan dapatlah yang baik-baik. Kalau kita fikir yang buruk-buruk, kita akan dapatlah segala apa yang kita katakan tu. Oleh itu, mari kita sama-sama renungkan diri kita. Apa yang kita fikirkan selama ni, apa yang kita sangkakan selama ni, sangkalah yang baik-baik. Husnuzon. Jangan ada sangkaan buruk. Jangan ada su'uzon langsung. Su'uzon tu adalah sangka buruk. Husnuzon tu adalah sangka baik. So, kita berhak memilih untuk teruskan bersangka baik, iaitu pegang husnuzon dalam fikiran kita. Bersangka baik kepada pemberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersangka baik dengan orang sekeliling kita. Itu adalah cara macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah. Kita fikirkan yang baik-baik. Contohlah, hari ni kalau kita berdoa dan berniat,
Ya Allah, hari ni aku nak close sale dakwah banyak-banyak sebab aku nak besarkan amount zakat aku, nak sedekahkan kepada orang setiap hari ya Allah. So, bila kita dah fikir macam tu, kita dah cakap macam tu, kita dah doa macam tu, insya-Allah apa yang kita katakan, apa yang kita lafazkan, apa yang kita fikirkan, mindset kita ni kita nak besarkan jumlah zakat kita, insya-Allah Allah akan permudahkan kita close dakwah dengan sangat mudah, sangat lancar, sangat cemerlang. Kalau kita jaga dan fikir yang baik-baik. Contoh kita nak bayar zakat tadi itu adalah fikiran yang baik lah. Lainlah kalau kita fikir, ya Allah, aku nak dapat rezeki lebih hari ni sebab aku nak habis PKP ni nak pergi bercuti satu Malaysia. Macam tu pula. So, fikirkanlah yang baik-baik, fikirkanlah yang indah-indah, fikirkanlah yang terbaik supaya Allah beri yang terbaik buat kita. Bersangka baik, husnuzon akan mendatangkan rezeki yang melimpah ruah kepada kita semua. Okey, tu yang pertama. Berfikiran baik, bersangka baik akan menarik rezeki yang melimpah ruah dan berkat dalam kehidupan kita. Okey, yang kedua, saya nak bagi contoh dalam situasi di mana seorang pemuda pada satu hari sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kaki dia tersepak dengan batu, lalu dia pun tersadung dan terjatuh lalu menyebabkan luka. Bila situasi ini berlaku, saat itu tiba-tiba dia berasa sangat berang, dia berasa sangat marah dan dia marahkan Allah sebab dia marahkan sesiapa yang letakkan batu dekat situ, dan tiba-tiba dalam hati dia terdetik, siapalah yang letakkan batu dekat tengah jalan ni? Kan aku dah jatuh dah. Siapalah yang pandai-pandai je tak nak ketepikan batu ni. So, dalam dia bersangka-sangka, dalam dia bermonolog, dalam dia bermarah-marah, rupa-rupanya dia sedang menyalahkan situasi yang berada di hadapan dia, di mana dia tak tahu Allah yang telah menyebabkan situasi itu berlaku dengan kudrat dan iradah Allah. Dalam situasi ini, kita nampak macam mana pemuda itu menyalahkan orang lain sedangkan dia tak sedar bahawa segala apa yang berlaku adalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takkan izinkan sesuatu itu bergerak walau hanya sezarah kalau Allah tak izinkan. Sebab batu itu berada di tengah jalan sebab Allah yang izinkan. So, wajarkah lelaki tersebut marah-marah, kutuk-kutuk batu tersebut, lalu dalam tak sedar sebenarnya menyebabkan kufur nikmat, menyebabkan rezeki tersekat, menyebabkan kemurkaan Allah sebab dia marah-marah dan menyalahkan takdir, di mana batu tersebut ada di tengah jalan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Okey, itu situasi yang pertama. Okey, situasi yang kedua, sebagai kita seorang seller, sebagai kita seorang usahawan, tiba-tiba satu hari kita promote barang kita non-stop, kita promoting kau-kau, tiba-tiba apa yang kita harapkan tu tak sama dengan apa hasil yang kita dapat. Tiba-tiba sale hari tu tak masuk pun. So, kita nak salahkan siapa? Dalam situasi ini, apa yang Solehah nak highlight dekat sini adalah, kalau sales tak masuk, hendaklah kita muhasabah diri. Bukan kita tanya, bukan kita marah, kenapa sales tak masuk? Cuba kita tukar, kenapa rezeki sentiasa tersekat dalam kehidupanku? Mungkin ada salah dalam diriku dan yang aku yang kena perbetulkan. So, dalam situasi ni, kita tak boleh nak salahkan sesiapa, kita tak boleh nak salahkan rezeki tersebut, kita tak boleh nak salahkan kepada pemberi rezeki. Sebabnya apa yang kita fikir tu sebenarnya menarik rezeki. Kalau kita marah-marah kenapa sales tak masuk, kita marah-marah, kita pelik-pelik kenapa marketing kita tak menjadi, sale kita tak masuk macam hari biasa, sebenarnya Allah nak tegur kita. Allah nak tegur kita melalui cara macam ni, di mana kita sale kita stuck, sale kita down, sales kita tiba-tiba jatuh merudum sebab salah diri kita sendiri. Sebab tu kalau rezeki tersekat, kita jangan salahkan Allah, kita jangan salahkan orang sekeliling, tapi ceklah diri kita dahulu. Sebab segalanya yang berlaku, kalau kita ada sakitkan hati orang, kalau kita ada berdendam dengan orang, kalau kita ada menyakiti hati orang dan berkata-kata belakang, rupa-rupanya itulah yang menyebabkan rezeki kita tersekat, rezeki kita bocor, rezeki kita stuck. Sebabnya kita banyak buat apa yang Allah larang, apa yang Allah murka dekat kita, kita buat.
dan menyebabkan rezeki kita tersekat, lalu kita pun menyalahkan Allah. Padahal kesalahan tu adalah pada atas diri kita sendiri. Sebab tu kalau apa-apa masalah yang berlaku, ujian yang berlaku, kita hendaklah sandarkan kepada Allah. Kita hendaklah bermuhasabah diri, bertafakur. Apakah kesalahan yang aku telah buat sepanjang hari ni? Mungkin aku tak minta izin restu keramat hidup. Mungkin aku ada sakitkan hati orang sekeliling. So, kita cek balik. Kenapa rezeki tu susah nak masuk dalam kehidupan kita? Dan tak perlulah kita nak salahkan Allah. Tak perlulah kita nak marah-marah. Sebenarnya atas kesalahan diri kita sendiri sebenarnya. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, cara untuk kita settlekan masalah yang melanda ni. Contohlah hidup kita serabut, hidup kita tunggang langgang, ada je yang tak kena. Kita dapat gaji 2,000 macam tu lesap macam tu sahaja, tak cukup. Tak boleh nak beli barang-barang mentah, tak boleh nak bagi mak ayah dekat kampung. Dan rezeki kita terus bocor, mengalir bak air. Sebab tu, rezeki yang bocor ni, dia akan terus keluar. Kita dapat banyak itulah yang habis. Sebabnya, kita tak betulkan solat kita tak repair solat kita tak persembahkan yang terbaik kepada Allah. Solat kita bagi sisa kepada Allah. Kita penat-penat kerja, kita balik penat-penat, and then kita buat solat ala kadar, kita solat lambat-lambat, kita solat tunggang langgang. Sebab tu rezeki kita pun tunggang langgang. Sebab kita tak jaga part solat. Sebab tu kalau kita ada masalah, benda pertama yang kita kena repair, benda pertama yang kita kena cek adalah solat. Cek solat kita, adakah solat kita ni betul-betul dah terbaik, betul-betul dah sempurna. Adakah kita solat tu khusyuk atau fokus, ataupun kita hanya waktu solat tu, jiwa kita tak ada dekat situ. Hanya ada tubuh badan, tapi jiwa kita tak ada dalam solat kita. Lalu roh kita pun berjalan-jalan dan kita pun tak dapat rezeki yang berkat sebab kita tak jaga hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah sangat lemah. Connection hilang. Hilang connection kita, kekuatan kita dengan Allah. Macam mana solat kita pun kita tak jaga. Apatah lagi nak menadah tangan lama-lama, nak meminta doa kepada Allah, nak menangis-nangis, mengadu kepada Allah tu tak ada langsung. So, jangan pelik kenapa rezeki kita tersekat. Sebabnya, hubungan kita dengan Allah sudah renggang, dah semakin jauh. Tahulah kita, kalau kita semakin jauh daripada Allah, sebab tu tiba-tiba rezeki kita bocor, rezeki kita pun tersekat dan stuck sebab kita tak jaga hubungan dengan Allah. So, selalulah muhasabah diri, selalulah duduk bersama dengan orang ilmuwan, yang mana para ilmuwan ni akan sentiasa mengingatkan kita, sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran, sentiasa mengingatkan diri kita dikala kita kelekaan, dikala kita kelalaian, ada orang yang mengingatkan. So, pilihlah circle kita, pilihlah sahabat syurga kita supaya kita tidak terus hanyut, supaya kita tidak terus sesat, insya-Allah. Okey, lagi apa yang kita doa setiap hari tu, fikiran kita, contoh kalau kita ada hajat dan impian satu hari, ya Allah, aku teringin sangat nak pergi mengerjakan umrah dan haji. Ya Allah, tunaikanlah dan perkenankanlah impianku ini, ya Allah, sebelum usiaku melangkau ke usia 50 tahun. Ya Allah, aku ingin mengerjakan umrah pada awal usia kerana pada saat ini tubuhku masih kuat, ingatanku masih kuat dan aku mampu untuk pergi ke sana dengan segala tubuh badan yang sihat dan kudrat yang masih tinggi. So, kita minta doa dengan Allah. Kita mintakan Allah berikan kesihatan kepada kita, berikan kemudahan kepada kita, insya-Allah. Fikirlah dan mintalah doa yang baik-baik kepada Allah sebab Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, pasti Dia akan perkenankan doa kita kalau kita meminta dengan sepenuh hati. Kalau kita meminta dengan hati yang rendah, hati yang penuh percaya dan yakin bahawa Allah akan tunaikan. Kalau kita nak berdoa ni penting sangat konsep tawakal, di mana kita letakkan 100% kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa tapi kita tak yakin dengan apa yang kita minta,
Sebab itulah jadi kepada fikiran doa kita ni susah Allah nak makbulkan sebab kita tak jelas dan kita tak clear langsung dengan matlamat apa yang kita nak pada hari ni. Kita berdoa tapi feeling kita tak ada. Kita berdoa tapi kita tak faham apa yang kita minta. Kita just menadah tangan, kita just meminta doa tapi kita tak feel the doa tersebut. So lepas ni kita betulkan, doalah dengan penuh kekhusyukan, doalah dengan penuh rasa rendah diri, doalah dengan penuh keyakinan bahawa Allah akan perkenankan dan akan angkat doa kita hingga ke langit ketujuh. So doalah yang baik-baik, fikirlah yang baik-baik. Kalau kita nak bisnes kita cemerlang, jaga hubungan kita dengan Allah. Betulkan riset niat kita bahawa kita berniaga pada hari ini adalah kita berniaga dengan Allah, bukan kita berniaga dengan makhluk, tapi kita berniaga dengan Allah dengan meletakkan Allah ini adalah partner, best partner kita dalam bisnes. So sangka yang baik-baik. Kalau kita sangka nak dapat sales banyak, nak besarkan amount zakat kita, insya-Allah Allah akan permudahkan. Kalau kita fikir yang buruk-buruk, kita fikir yang negatif, so negatif lah yang kita akan dapat. Sebab tu fikiran kita akan mempengaruhi doa kita, sama ada akan Allah makbulkan secara segera tepat masanya, sama ada kita berdoa dan fikirkan yang buruk-buruk, buruk-buruk kita dapat. Kalau kita fikirkan yang positif dan yang indah-indah serta yang baik-baik, maka baik-baiklah yang kita akan dapat. Semuanya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Sama juga kalau kita kickback doa dengan orang, kita mendoakan orang dan orang akan mendoakan kita. Dalam masa yang sama, para malaikat akan mengaminkan dan akan merahmati doa-doa kita ni. Dia akan aminkan dengan para malaikat. Dan insya-Allah doa-doa kita ni, apa yang kita doakan orang lain, akan mudah dimakbulkan Allah. Sebab tu, dalam tim Solehah sentiasa, saya kata kalau ada close masuk, kalau ada sel masuk, kita doakan sama-sama supaya sel tu dapat berjangkit antara satu sama lain dan dia menjadi attraction dan berjangkit-jangkit. Ada aura close sel di dalam grup tu, insya-Allah dengan kickback doa, dengan doa berjemaah, insya-Allah akan dimakbulkan Allah. Sebab kita tak tahu antara doa kita semua ni, antara siapa yang mengaminkan doa kita dalam satu jemaah, kita tak tahu doa mana satu yang Allah akan angkat. Tapi bila kita berjemaah, tahulah doa kita akan menjadi kuat, strong, dan peluang untuk doa dimakbulkan tu sangat kuat. Persen dia akan naik dan Allah akan memakbulkan dengan jalan yang paling indah, insya-Allah. Okey, lagi satu, kalau kita nak rezeki masuk melimpah ruah dalam kehidupan kita, yang kita kena jaga adalah hati kita, di mana kalau kita ada sakit hati dengan orang, kita lepaskanlah, kita redokanlah. Jangan ada dendam kesumat, maafkanlah orang dengan seikhlas hati kita. Sebabnya, kalau kita sakit hati dengan orang, kalau kita tak nak maafkan orang, kita berdendam dengan orang, sebenarnya segala penyakit negatif ni akan bersarang dalam diri kita dan akan menyebabkan rezeki tersekat. Sebab rezeki tersekat ni adalah kerana dendam dan sakit hati. Oleh itu, jangan ada perasaan sakit hati. Kita hidup dekat dunia ni hanya sementara je. Sementara ada umur yang Allah kurniakan dekat kita, kita manfaatkan dan kita gunakan peluang yang ada ni dengan sebaiknya. Jaga hubungan kita antara satu sama lain ni. Kita jaga silaturahim. Jangan sakitkan hati orang. Kalau ada terasa sakit hati, segera maafkan. Jangan simpan lama-lama dalam hati. Sebab kalau kita simpan lama-lama dalam hati, kita sakitkan hati orang dan hati kita disakiti. Dua-dua sama-sama rezeki tersekat. Oleh itu, bebaskanlah serta lepaskanlah segala dendam, segala rasa perasaan yang tak elok dalam hati kita ni, kita lepaskan, kita biarkan dia dan kita redokan. Semoga Allah berikan kita rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah kepada kita, supaya pintu rezeki mudah masuk dalam kehidupan kita. Betul Reha. Jaga hati, sebab hati, sekeping hati kita ni, inilah tempat segala
di mana rezeki akan masuk bermula daripada hati. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, insya-Allah rezeki mudah sangat masuk. Kita menjadi magnet kasih sayang, kita menjadi magnet rezeki, ramai orang sayangkan kita, ramai orang bagi kita hadiah, ramai orang doakan kita. So inilah dia. Antara hati yang bersih ni akan Allah hadirkan orang yang disayangi di sekeliling dia. Aura positif. Berbanding dengan kalau hati kita kotor, kalau hati kita hitam legam penuh dengan dosa, kita tak nak bertaubat, kita tak nak berubah, kita terus buat maksiat, itulah menjadikan rezeki tersekat, rezeki bocor, rezeki susah nak masuk, dan Allah pun tak suka nak bagi kita rezeki sebab hati kita kotor, hati kita penuh dengan dosa. Oleh itu, sucikanlah hati kita yang penuh hitam legam tu dengan istighfar dan zikrullah. Banyakkan solat sunat, banyakkan solat taubat, banyakkan solat hajat supaya rezeki clear masuk dalam kehidupan kita dengan sekeping hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tak ada dengki dengan orang, hati yang tak ada dendam kesumat, tak ada hati yang busuk. So, elakkan semua macam tu supaya rezeki dapat masuk dengan sangat mudah dalam kehidupan kita. Penting sangat untuk kita menjaga sekeping hati ni. Berbanding kita, selain tu kita jaga juga fikiran kita supaya kita fikir yang positif dan yang baik-baik sahaja. Adakah anda clear dengan topik hari ni? Fikir yang baik itu menarik rezeki? Okey, Solehah harap semuanya clear dan jelas. Di mana hati kita, fikiran kita ni kena selari. Kalau kita cakap baik, so baiklah kita dapat. Kalau kita sangka baik, baiklah yang kita dapat. Okey, Solehah doakan agar anda semua yang menonton sharing ilmu Solehah hari ini sentiasa diberkati Allah, sentiasa cemerlang dunia akhirat, bahagia dunia akhirat sampai ke Jannatul Firdaus. Okey, Solehah sudahi live sharing ilmu pada hari ini sebab sekejap lagi Solehah ada sambung sesi eksklusif coaching di Spire Richwork. InsyaAllah semoga anda semua bahagia, tenang-tenang, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Semoga kita sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.